ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأصلي وأسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وجعلنا من عبادك الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberi kesempatan dan peluang hidup kepada kita sehingga kita sama-sama dapat hidup sampai pada saat dan ketika ini. Alhamdulillah, di mana biasa pada malam ini pertemuan kita sama-sama untuk kita sama-sama memperbaiki situasi kedudukan kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan pertemuan kita yang seumpama ini menjadi pemberat timbangan kebajikan kita di hari akhirat nanti, dan seterusnya pertemuan ilmiah, perkongsian ilmiah ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan untuk kita masuk syurga seperti mana hadis Nabi SAW sebut, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah Ta'ala akan mempermudahkan orang yang menyusuli jalan menuntut ilmu pengetahuan, Allah Ta'ala akan mempermudahkannya masuk syurga. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang-orang tersebut, insya-Allah. Jadi lebih dahulu marilah kita sama-sama memasang niat i'tikaf kita di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dan seterusnya mengikhlaskan hati kita. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur dengan taufik hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia pilih kita di kalangan ramai-ramai orang dalam taman ni, dia pilih kita. Rahman Rahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia pilih kita dengan rahmat Allah, dengan rahim Allah, dengan taufik hidayah Allah. Dia pilih kita bersama dalam majlis ilmu, bersama dapat mengerjakan solat maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita doa orang yang tak bersama dengan kita, mudah-mudahan mereka akan bersama dengan kita juga pada suatu hari nanti, insya-Allah. Kita sambung siri perbincangan perkongsian ilmiah kita ni dalam kitab Bidayatul Nihayah ni, muka surat 78. Muka surat 78. Jadi sebelum daripada tu bulan Muharram ni dah. Jadi syabaslah orang yang dapat mengerjakan ibadat puasa bulan Muharram baru ni. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat puasa. Orang yang dapat puasa tu kira diucapkan syabas dan tahniah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengampuni dosa orang yang setahun, orang yang dapat puasa 10-9 ataupun 10-11. 10-9 atau 10-11 kan. Allah Ta'ala akan dapat, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kita setahun. Ya, setahun. Jadi mudah-mudahan kita akan dapat kelebihan tersebut. Tapi bagi orang Syiah, dia tidak puasa, dia balik sunnah. 10 Muharram ni dia buat upacara besar-besar, makan besar-besar di Karbala, memperingati simpati dia terhadap pembunuhan Sayyidina Husain. Jadi dia tiket, upacara tiket palo ada dalam itu tu. Kita boleh tengok live. Semarin kita boleh tengok live 2-3 hari dia buat perhimpunan dia tu. Di Karbala tu. Zaman Saddam Hussein tidak boleh buat perhimpunan besar-besar gitu. Ni zaman puak dia nget tu. Hirok lah ni zaman puak dia nget tu. Karbala tu tempat dikatakan tempat Sayyidina Hussein dibunuh dengan keluarga dia. Jadi di atas kematian tu dia meratap, mengingati, mengenang kematian Sayyidina Hussein tersebut. Ketika atas kepala gerung tengok tak tahu, takut guna jin takut japis kapoh guna jin, darah bersembuh tikai dengan pisah tajam atas kepala tung tikai sini. Ajaran Islam kau lagu tu, tapi dia ngaku dia Islam. Serius tengok dengan pisah tajam tiri atas kepala tung darah bersembuh-sembuh. Tu. Jadi kita nampak lagu tu bukan ajaran Islam lah lagu tu. Ajaran Islam gitu kok menyeksakan diri. Tapi bagi dia orang tanda simpati, merintih, sedih.
Setiap tahun dia buat kematian Sayyidina Husain. Rasulullah ajar tidak begitu. Ada unsur-unsur Hindu. Ada unsur-unsur dalam Syiah ni, ada unsur-unsur Yahudi, dia ada unsur-unsur Hindu. Jadi dia menyelinap masuk sikit sebanyak dalam pemahaman pokok Sufi yang menyeleweng, pokok tarekat yang menyeleweng, dia menyelinap masuk juga. Syiah ni dia puja yang mengagung-agungkan Syekh. Dia panggil Ayatullah tu. Kalau pokok tarekat sasau menyeleweng ni Syekh membicarakan karamah tu pada tahap keterlaluan. Karamah tu ada tapi jangan keterlaluan. Barakah tu ada jangan keterlaluan. Nak kau ahli tahqiq Ayatullah ni, tahqiq syekh-syekh ni. Jadi menyelinap masuk pemahaman. Kadang-kadang pemahaman Syiah menyelinap masuk juga dalam pemahaman tasawuf, sufi-sufi ni. Tasawuf betul tasawuf tu. Tasawuf tu betul. Tapi ada penyelewengnya dalam pemahaman penghayatan tasawuf tersebut. Jadi kita tengok Syiah kan. Boleh tengok apa cara dia. Live mari lah kita tengok dari FB ada live. Kalau dia baca khutbah hari Jumaat dia tak ada cerita lain. Cerita tentang kesedihan kematian Sayyidina Husain. Pas dia seorang buat dia sedap, dia nyanyi nasyid. Dia tu lagu yang mendenakan lagu dia Diri Bulu Roma, kita sedap. Kalau orang dia tertaut. Suara sedap dengan alunan kalimah yang begitu mengasyikkan. Dia nyanyi tersebut. Ya Husain tak nak sebut jadi sesat. Jadi mudah-mudahan anak beranak kita, bangsa kita tidak menganut pahaman ini pahaman yang sesat. Ya, mana tidak kalau dia tu walaupun puji ID atau masuk dalam tidak ini. Masuk dah tu. Apa tak masuk? La dara wala dira. Jangan mudarat. Agama tidak mudarat. Agama lah hadis Nabi tu la dara wala dira. Tak boleh nak buat mudarat kepada diri kita, dia tak boleh nak buat mudarat kepada orang lain. Agama dia tak boleh lagu tu. Buat dia balik sunnah. Orang si puasa 10 Muharram. 10, 9, 10 ataupun 10, 11. Jangan tinggal 10. Buat dia buat upacara besar-besar kan. Upacara besar-besar. Dia tak kira kawi tak kawi dah buat dia. Buat semata dah. Okey. Jadi sebagai sepitah lalu. Jadi mudah-mudahan anak cucu kita, bangsa kita, orang Islam keseluruhannya supaya tidak terjebak dengan pahaman Syiah ni. Dan kucu-kucu dia yang menyelinap masuk pahaman Syiah ni. Baik, kita sambung balik siri kuliah kita ni tu sebagai sepitah lalu. Muka surat 78 dah. Minggu lepas kita tengok sikit minggu lepas. Dan jika kamu solat subuh maka bacalah kunut. Dalam mazhab kita kena baca kunut sunat ab'ad. Tak baca kunut kena sujud sahwi. Sah semaya. Bukan tak sah. Tak boleh lah sunat ab'ad tu sendiri. Dalam mazhab kita. Jadi kalau kita pergi tak sedut masalah isu kunut tak kunut ni dah. Kalau kita pergi ikut Perlis tu, buat dia tak baca kunut. Kalau kita singgah di Kuala Perlis nak pergi Langkawi, kalau siapa subuh, buat dia tidak berkunut. Tak apa, tak ada masalah. Di Mekah kita tak berkunut. Tak apa, tak ada masalah ni. Cuma kalau kita duduk semaya sama-sama buat kita kena baca lah. Jangan tak baca, dah buat kita duduk semua kunut. Tiba-tiba tak ada kunut. Kalau orang faham tak apalah. Berana ustaz ni tak berkunut? Wahabi ke? Buat kita mudah lalu Wahabi. Wahabi ni bukan semuanya sesat. Supaya buat tarekat. Bukan semuanya sesat. Ada hak betul. Kita pukul selalu Wahabi. Wahabi bukan semuanya hak sesat. Hak faham totok Khawarij tu yang sesat. Mentakfir orang, mudah menghukum orang. Hak tu sesat. Dia ada hak sederhana. Supaya buat tarekat ni ada hak sederhana. Ada keterlaluan tu. Tu tak boleh lah. Jadi dia tak boleh. Jangan duk pukul rata gitu. Sebut Wahabi sesat. Kalau sesat kat Mekah tu, apa tu heavy buat dia pegang 2 tangan suci. Kalau pukul rata sesat. Tapi setengah-setengah orang hak totok sangat dia sesat belaka. Hak sesat belaka tu sesatnya. Hak menyesat orang belaka tu sesat. Orang ahli sunnah wal jamaah tidak mudah menghukum orang tu sesat. Tidak mudah nak menghukum orang itu sesat.
berkhilaf masalah tahlil tak tahlil. Sedekata lah Wahabi ni. Pok dia memang dia kata bid'ah kan? Benda tu khilaf. Siapa ke tak siapa pahala. Nak buat tak sibuk sudah. Macam suruh. Bid'ah tak buat. Kalau nak buat tak sibuk tak sibuk. Tak ada masalah. Tak buat tak boleh makan. Buat boleh makan pula. Kau kan tu? Buat boleh makan. Orang kata tak payah buat tak kita suruh ke dia. Kita makan pupuk kita sudah. Kita anggap benda tu pupuk kita nak buat. Nak menyatu ni, nak menyatu padu ke sama pupuk kita. Nak muafakat, nak menyubuh ke semangat pemuafakat teh. Kita anggap benda pupuk kita. Hak pupuk kita. Ada? Ada. Dia orang kata tak sah buat tu kita suruh dia. Kita buat pupuk kita sudah. Tapi kalau buat mengukit-ngukit, baik tak sah buat. Ada? Dia mari kaca semeta dekat nak asar. Dah pagi dia tak hari. Yang main dekat anak asal boleh makan. Tak aci aku tu. Tak. Kalau dia main ngukit-ngukit. Oh dia ambil bolok habis ke dia. Dua tiga talep. Dia seorang. Orang lain betul kulumuh jak pagi lagi. Dia main ceh semeta. Kalau dia main ngukit-ngukit gitu ya. Yalah kalau ngukit-ngukit gitu baik tak seruak. Tak. Kalau nak itu upah orang. Upah. Kalau upah berapa? Upah. Bui bahan-bahan ke dia upah, bui daging ke apa semua. Upah orang kaca. Senang. Keluar duit upah dia belaka. Sebenarnya orang zaman dulu dia buat tu dia nak kupah anak beranak dia. Kaum kerabat dia, warah dia, orang dalam kampung dia nak menyemai semangat kerja sama, nak pupuk kemesraan sesama mereka. Zaman dulu. Lah ni kalau tak ada objektif tu tak seruak kan, tak ada objektif nak menyemai kemesraan perpaduan tu, tak ada objektif tu baik tak seruak. Orang zaman dulu kan, kira tak kerja buat suara tu, dia kerah sebutir kampung. Memang nampak kerja sama. Memang nampak kerja sama. Apa ni makan dalam purung. Kokok purung biar licin. Sudu dengan daun lenah. Ingat tak? Sudu dengan daun lenah. Sudu makan dia. Jadi suka budak-budak ke apa semua. Lah ni kalau tak ada benda-benda gitu, objektif utama tak ada, baik tak seruak. Okey, jadi dan jika kamu solat subuh maka bacalah kunut. Ketika kamu i'tidal pada rakaat kedua, kunut, jangan rakaat pertama. Ketika mana? Kunut tu ketika mana i'tidal. Kemudian kamu turunkan sujud sambil mengucap Allahu Akbar. Lepas baca kunut juga turun dah. Sambil mengucap Allahu Akbar tanpa mengangkat kedua tangan. Tak angkat dua tangan dalam waktunya. Bukan lepas baca kunut. Itu sunat lah kau. Dan letakkan terlebih dahulu lututmu. Masa turun sujud tu kena letak lutut dulu. Ada orang letak tangan dulu. Dalam mazhab kita kena letak lutut dulu. Boleh sunat. So kalau letak tangan dulu pun, turun tangan dulu. Dia mesti orang besar kan. Dia orang besar nak lutut tu, jadi tak buat dia kena tapu dengan tangan dulu. Tak ada masalah. Kalau halah biasa tak apa. Tak ada masalah. Tapi hak sunat dalam mazhab kita lutut dulu turun. Kemudian letakkan kedua tanganmu dan seterusnya dahimu pada dahi itu terbuka. Kemudian lepas letak lutut tu, letak kedua tangan dan seterusnya dahi. Letak dua tangan, letak lutut, letak dua tangan, kemudian dahi itu terbuka, jangan tertutup dahi ni. Kena ni. Jangan tertutup. Jadi kalau begitu, kalau kita pakai sokok kau semua kena ni. Kena akak sikit. Jangan tutup, kena terbuka dahi itu. Jangan belapi. Tapi mazhab Hanafi dia tak kisah sangat asal kena nama sujud. Asal orang tengok tu sujud. Dia tak kisah sangat. Gitu dalam mazhab Syafi'i ni kena 7 anggota. 7 anggota sujud. Dan letak hidungmu bersama dengan dahimu. Dalam mazhab kita hidung ni kena juga. Ni dahi dengan hidung ni biar kena. Jadi 7 anggota ni dahi dengan hidung ni kira sama. Kena rapat. Dalam mazhab lain tak apa. Tak rapat hidung. Tak tahu orang pakai anggota tu? Tak apa.
kira ikut mazhab lain. Halah darurah ikut mazhab lain. Ada masalah. Pakar apa? Mekuk hidung. Nak sebut max tak jadinya suka bodoh. Atau saya lebih suka sebut bahasa Arab kamamah. Biar kita pengok-pengok. Kalau sebut max tak nyata terajuk bodoh. Sebut max. Tak reti nak sebut. Kena sebut kamamah. Kamamah dia mau pula tak faham. Faham kamamah. Jadi letak hidungmu bersama dengan dahi dan renggangkan kedua sikumu daripada lambungmu dan renggangkan. Dia kena renggak siku. Dia tak boleh letak gitu siku tu, tak boleh. Kena renggak siku tu. Kena buka lah. Kena buka. Renggangkan perutmu daripada kedua pahamu. Dia kena renggak. Paha tu kena renggak juga. Dan perempuan tidak berbuat demikian, sebaliknya merapat anggotanya. Perempuan kena rapat. Lelaki kena renggak. Beza perempuan. Okey, muka surat 78. Orang tengok dia dahi dia ni suka menjadi juga. Supa. Masa sujud tu kalau orang pakai nikah dia kena buat. Tapak tangan ni pun dia kena ni. Tapak tangan. Dia kena buka. Dan letakkan kedua tanganmu di atas lantai berbetulan dengan kedua bahumu. Kena letak lantai. Dan janganlah menghamparkan kedua hastamu daripada lantai. Jangan letak begitu. Seperti perbuatan anjing. Dan bacalah ketika sujud itu tasbih ini. Subhana rabbiyal a'la. Kalau nak tambah wa bihamdih tu ada di riwayat lain. Kalau kata cuma tu memadai dah. Subhana rabbiyal a'la. Tak boleh ada ke tak faham lagi setengah-setengah. Semaya lama dah jelebak gitu. Jelebak siku-siku lah betul. Kena akak gitu biar betul ni. Ni. Akak ni. Jelebak gitu. Budak-budak lah dah. Kada orang tua. Ada lagi gitu. Tak main ngajar. Paklah fardu'in. Kafa masa kecil-kecil tu dia tak cara penting. Kelah kafa fardu'in. Penting. Ibu bapa tak titik berat. Renggeh selalu kelah kafa petang. Klik buat gapo rumah 3 hari yang ngaji kafa tu. 3 hari yang kelah kafa. Apa ni? Ahad, Isnin, Selasa 3 hari ya. Penting kelah kafa. Ibu bapa tak titik berat ikut anak. Kalau klik rumah hajar tak apa. Tak ajar. Budak ni jangan dia pergi sekolah saja, pergi ngaji Klik rumah tanya mau boleh gapo hari ni. Kadang-kadang dia pergi sekolah tu dia pergi main, dia nak jumpa dengan saya. Dia bukan pergi ngaji. Ya beza pergi sekolah dengan pergi ngaji. Pergi sekolah dia duduk main. Dia duduk ngaruh orang. Dia ngaruh orang budak-budak ni duduk juru belakang set masjid. Set masjid juru. Set masjid. Ya kena pergi main. Kalau dia pergi tawah sekolah. Ada setengah tu pergi tawah sekolah. Ibu bapa menswastakan anak suruh bolak-bolak kau cikgu. Tapi kalau cikgu setuh sikit, marah. Kamu tambah lon, marah. Tak berani kadang-kadang cikgu. Ngaji siapa ke tahun ni, kelas ni semaya tak reti. Baca tehah tak boleh baca. Tahun ni sebut atahiyah tak boleh pergi buat gapo. Hok kelas ngucuruk ujung tu. Ni tahu duduk tak reti. Kelas kafar tu. Ustazah sesi pagi ni ada. Ustaz sesi pagi ni pun ajar juga atahiyah. Ajar juga bismillah. Ajar juga tikah laku. Semaya. Hok sesi pagi. Hok sesi petang ustaz kafar lagi. Ajar juga atahiyah. Ajar juga tikah laku dalam semaya. Tak dekat reti siapa kelas ni. Siapa salah? Tak okey benuk siapa gitu mo. No, ni tahu benuk.
Suruh baca Fatihah tahiyat kelas ni tak reti, ibu bapa salah. Ibu bapa salah, bukan ibu bapa sini. Online. Tak ada. Lepas tu kita nak ajar sungguh-sungguh, nak ajar set-set tak usah ngaji pula. Kelas coruk ni. Cakap ngepek gitu. Satu hari tu saya kelas coruk. Dia nyenye. Ingat kau cikgu ni nyenye. Semua kelas tu cikgu surrender belakang. Saya pun surrender juga. Hari tu ngepek. Buat sekolah kena. Nasib baik tak naik gon. Dia nyenye degi. Ya, tak dengar kata sangat. Ibu bapa swasta sungguhan. Swasta ke sekolah sungguh. Dia nyenye, dia perli cikgu. Tu. Dia tak sing ngaji. Allahu Akbar, Allahumma hdihim. Ya Allah beri petunjuklah kepada mereka. Allahu Akbar. Tak ada nak buat. Kelas ni tak reti semaya lagi, tak ada nak buat. Habis cara. Kelas 1 ada dah kafah. 1, 2, 3, 4, 5. Ni tak ada. Sesi pagi ni sesi ustaz ajar pendidikan Islam, semaya apa semua. Sesi petang diperkasakan oleh guru kafah. Kajian habis berjuta-juta. Sesi pagi ni berjuta-juta dah ustazah ni. Duk uli. Hak petang pula uli pula juta-juta pula habis duit situ. Kajian tak salah. Tak, kajian tak salah. Salah siapa? Ibu apa nanggu tak follow betul-betul. Mudah-mudahan risalahnya siapa. Ada ibu bapa itu supaya dia insaf. Pas naik kolom menengok kau parok kalau dia tak semena semaya. Cikgu lah di kepala kolom menengok. Cikgu lah pula mengasuhnya. Tapi dia tak apa, dia tak sabar. Tak sabar kat Allah. Kita semena semaya jadi bengok tu. Semaya tak reti jadi bengok tu. Ibu apa tak aja tanya ali semaya ke tak semaya. Saya respect mudah-mudahan bapak seorang bapak ni dah kerja kapung buat rumah gitu ya. Nguruk. Tapi anak dia masuk universiti belaka. Kata rahsia ni apa? Semaya. Saya paksa juga dia tu semaya. Subuh-subuh saya bangun. Saya gerak biar dia bangun. Kalau tak bangun saya jiru hai. Dia kerja kat sini. Ya, kerja buat rumah, kerja nguruk orang. Respect orang lagu ni. Anak universiti belakang. Berapa anak jaya? Ya, saya tekan semaya. Saya paksa dia semaya. Orang tak ada berpendidikan. Allah Akbar. Jadi tak sepenuh semaya jadi bengok tu. Jadi gong habis budak tu. Nah, jadi gong habis budak tu. Kita tak sepenuh semaya. Ibu bapa tak titik berat semaya. Tak titik berat. Tak ada tanya ke anak semaya tak semaya. Subuh gerak kedok. Allahu Akbar. Letih. Okey, tengok. Dan bacalah ketika sujud itu tasbih. Tasbih ini subhana rabbiyal a'la. Apa maksud subhana rabbiyal a'la? Hari ni malam ni boleh sebutin ni pun tak apa dah. Faham maksud subhana rabbiyal a'la. Maksud kita sujud tu kita boleh baca subhana rabbiyal a'la. Apa maksud dia? Artinya maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Tuhan ni suci. Suci daripada sebarang sifat kekurangan. Lagi agung, tinggi. Kita ni penuh dengan sifat kekurangan. Kurang kita ni. Demam, sakit, nak berok, nak kecing. Tuhan tak ada berlaku benda-benda begitu. Mudah marah, emosional. Sifat lemah berlaku tu. Tuhan tak ada suci daripada sebarang sifat kurang. Kekurangan dan seterusnya Tuhan ni sifat agung, tinggi. Kalau tambah wa bihamdih dengan segala kepujian terhadap. Segala puji-pujinya kembali kepada Allah. Kamu baca tasbih ini 3 kali ketika solat berjemaah dan 7 ataupun 10 kali ketika kamu solat sendirian. Kalau semaya sendiri tak baca 7 ataupun 10. Kalau semaya berjemaah baca 3 lah. Kemudian angkatlah kepala dari sujud sambil mengucap Allahu Akbar sehingga kamu duduk. Lepas sujud tu angkat kepala sambil itu sebut Allahu Akbar sehingga duduk dengan sempurna
kena duduk dengan sempurna dan duduklah di atas tapak kakimu yang kiri. Kena duduk atas tapak kaki kiri. Dan dirikanlah tapak kakimu yang kanan. Kena tapak kaki kanan itu kena di nakak di gitu. Sunat ni. Duduk atas tapak kaki kiri, tapak kaki kanan itu kena nakak. Kena nakak. Sunat. Dan letak kedua tanganmu di atas kedua pahamu, sedangkan jari-jarimu dalam keadaan terhurai, tidak digenggam. Kena letak atas paha tangan kita. Tangan itu kena biar buka. Tak boleh duduk kepal, genggam, tak buka gitu. Okay. Buka atas paha, masa duduk di atas tapak kaki. Masa duduk di atas tapak kaki kiri tadi. Dan bacalah Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Tu. Kalau tukar apa tak apa, mana dulu kamu kemudian bak dok ngok. Tak apa. Ada masalah. Muka dok ngok kan? Rabbighfirli warhamni wajburni, kadang-kadang buku tu wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tak apa. Dia doa. Hak sini Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah daku, kasihanilah daku, berikanlah rezeki kepadaku, berikanlah hidayah kepadaku, dan tampunglah, wajburni itu tampunglah kekuranganku, dan afiatkan daku, dan maafkan dosaku. Itu maksud dia. Jadi kalau kita hayati maksud dia tu, tidak nak tersasar sikit ingatan kita, tak nak khoyang kok sikit. Kalau kita faham apa kita baca tu. Jadi kita usahalah tingkatkan kualiti semaya kita ni biar kita faham maksud, makni yang kita sebut tu. Allah bermula daripada Allahu Akbar. Wajjahtu wajhiya lillazi tu doa iftitah ke apa semua, siapa ke baca Fatihah, baca surah-surah pendek-pendek ke apa semua tu kita kena faham. Siapa ke at-tahiyat, siapa ke Rabbighfirli, subhana rabbiyal a'la. Tak banyak mana sebenarnya. Banyak mana? Muka semaya lama, dah puluh-puluh tahun dah semaya. Tingkat ke kualiti semaya dengan kita memahami maksud makni baca dalam semaya kita. Kita jangan duk takut yang sama. Tingkat ke kualiti semaya kita. Surah-surah dalam Quran yang pendek-pendek tu, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Okey, tak boleh nak faham dah. Apa buku-buku berbanyak terjemah, berbanyak dah ni. Ambil inisiatif sendiri. Tak puas-puas duk saja. Tak ada hijau ke apa, ambil buku tengok. Nak memahami bacaan dalam solat. Start daripada Allahu Akbar. Siapa kau Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kau beri salam. Kita faham, kita hayati semua. InsyaAllah semaya kita akan ada kualiti apabila kita ada inisiatif usaha sedemikian. Untuk semaya khusyuk ni antara caranya kita faham maksud yang kita baca. Ada setengah tu guru dia sebut semaya tu sah, tapi dia kata super semaya super burung kecek, burung lebar, burung tu kecek mana, tapi dia tak faham. Burung tiung ke apa kecek, dia tak faham. Jadi kalau kita semaya tak faham apa yang kita sebut super burung, dia kata ada tu guru sebut begitu. Tapi buat kita faham belakang dah, tak kita faham benar-benar begitu. Tak ada tu payah mana. Dia tak faham dah. Dia buat kita faham belakang dah. Kemudian kamu sujud bagi kali yang kedua selepas baca Rabbighfirli tadi, sujud kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama, seperti sujud tadilah. Aku mana kaifiat sujud tu? Dia kena rapat 7 anggota. Tangan duk mano, dahi kena rapat, hidung pun kena rapat. Kaki ni jangan duk kot tu. Akak biar masuk tu.
Dalam mazhab kita kalau tak masuk rambut gotu tu jari tu tak sah kalau duk main lagu tu. Dalam mazhab kita bel kena masuk ke dalam. Perut jari tu. Dalam mazhab kita tak boleh. Dalam mazhab Hanafi tak apa begitu. Dalam mazhab Hanafi nama-nama sujud ya. Kalau nampak tikus lagu tu orang kata sujud, tak ada masalah dah dia. Kita tu ya cuma sikit. Hidung ni pun masuk, gon ni pun masuk. Pas kaki tu kena masuk. Perut kaki tu masuk ke dalam. Yang hidup main kat luar gitu. Kalau rambut perut kaki jari tu tak masuk rambut tak sah lah. Kalau masuk sah dah. Kalau masuk mazhab kita. Mazhab lain tak apa. Masalah kalau kita pergi Mesir mana kan, kita tengok orang-orang Arab sembahyang gitu. Wah, tak sah dah ni. Main lagu tu kaki je dulu lagu tu. Tak apa mazhab lain. Kita kena masuk. Jadi maksud rapat 7 anggota tu kaki tu, perut kaki kena masuk ke dalam. Walaupun jari. Kadang-kadang orang gemuk kan. Dia tak boleh nak itu dah. Lain cerita. Makan ayam orang. Makan ayam orang. Nak orang lah. Kita boleh nak ngelok dah. Dia sah. Mana supo sandi. Dia kata kompor tu balik ni so dia kalau kita dia sudah sebenarnya tu dia tak sah dah. Tak betul. Dia juga mana buat ulama lagi ada macam tu. Ulama perbincangan ulama. Tu kata kula. Tu kadang-kadang perbezaan pendapat ni kadang rahmat. Mu kata tak sah apa pandangan lain kata sah. Aku pakai hak tu. Aku pakai pandangan tu. Pandangan kata sah tu. Itu rahmat. Kadang-kadang tertentu kena ambil pandangan tertentu. Tak boleh nak statik dengan pandangan kita. Tu percanggahan pendapat dalam masalah fiqh. Kelonggaran kepada orang Islam. Macam zakat kita kata. Kalau ikut mazhab Syafi'i kan, kena keluar berah pergi ikut lagi fakir miskin berah. Cukup dah. Berah. Zakat fitrah. Tapi dalam mazhab Hanafi dengan mazhab Maliki dia kesesuaian keadaan dia zaman kira nilai duit. Macam kita pergi Mekah kalau ikut mazhab Syafi'i cakap ambil wuduk lah. Tapi ada juga mazhab Syafi'i kau koding kau jadi tu berbeza pandangan lama dengan pandangan baru. Macam batal tak batal wuduk tu di samping ikut mazhab lain, kita ikut juga mazhab Syafi'i. Pandangan baru, pandangan lama. Okay. Yalah betul pula. Jadi sekolah sani pada tahun pada kena ikut mazhab Syafi'i lah kita. Kan ada salah jadi kau Hanafi kau kata tak ada yang itu. Dah kita biasa dah ikut mazhab Syafi'i, tapi kalau kita tahu tak ada masalah. Kalau kita tahu tak ada masalah. Kalau kita tak tahu saja nak buat. Tak tahu kita masalah tu. Tak sah. Saja yang nak buat. Kita tak mengaji. Tak boleh lah. Lepas kita sini mazhab Syafi'i. Kena ikut mazhab Syafi'i ya. Tapi dalam bab-bab tertentu boleh ikut mazhab lain. Yang estetik juga ikut mazhab Syafi'i. Jadi susah pula. Jadi menyusahkan pula. Kalau ni pakai gon ni, kalau ikut mazhab Syafi'i enggak tak rapat hidung ni kita pakai kamamah ni tak sah lah. Ada apa lah masa tu kita ikut mazhab lain lah. Tapi kita pakai semua lah ikut mazhab lain. Sekali-sekala ya. Gitu. Jadi kalau kita ngaji perbandingan mazhab ni sedap. Kalau kita ngaji fiqh perbandingan mazhab. Di Universiti Al-Azhar ada satu pelajaran kalau orang ngaji kuliah syariah lah. Orang tak ngaji kuliah syariah usul dia tak jumpa. Ngaji kuliah fakulti bahasa Arab dan kesastra tak jumpa. Kalau ngaji kuliah syariah dia akan jumpa perbandingan mazhab. Jadi kita seronok bila kita boleh pakai pandangan lain. Kalau kita yakin bahasa pandangan mazhab lain itu kukuh kuat hujah dengan perbincangan nas. Macam tu puan dengan lelaki. Puan dengan lelaki dia sudut hujah-hujah yang dikemukakan oleh mazhab banyak-banyak. Bagi saya duduk tengok-tengok mazhab
Maliki paling kuat hujah. Sentuh tanpa syahwat tak batal. Sentuh bersyahwat batal. Ya. Kita nak bakar, nak bakar. Tepuk dada tak hati lah. Kalau nak bakar je dia fatwa kau orang. Jadi fitnah pula muka sini mazhab Syafi'i. Jadi masalah isu lain pula jadi. Jadi walaupun hujah tu kuat mazhab Maliki. Yo amal hujah nah perbincangan kau semua kuat. Sentuh bersyahwat batal. Sentuh tanpa syahwat tak batal. Jaga harus tetap sahabat kan. Orang tua tak jawab. Kau waktu memang tak syahwat pun dah. Syahwat kita kau tapi yang betul pun dah. Jadi ada nak boleh buat kita ada orang kan. Cara dah. Orang muda tu, orang tua dah. Esok lah kau kita ni. Kemudian kamu sujud bagi kali yang kedua seperti kaifiat sujud yang pertama. Kemudian kamu bangkit untuk duduk istirahah pada setiap rakaat yang tiada tasyahud mengiringinya. Jadi sunat juga kalau sebelum kita nak naik kita duduk sebentar. Istirahah tu setiap rakaat. Duduk dulu. Duduk sebentar lah, jangan duduk lama. Dia panggil duduk istirahah. Ambil ring. Duduk dulu baru naik Allahu Akbar. Sami-sami sebut Allahu Akbar. Kadang-kadang kita semaya dengan arak setengah-setengah ni kan. Dia rokok panjang. Sujud panjang. Semua seronok pada kata semaya dengan syekh-syekh arak. Rokok panjang, sujud panjang. Ada juga apa si caku-caku bapak kita. So. Bismillah caku. Ada juga apa si caku. Tak ada tomak nino tak sah. Tak ada tomak nino tak sah. Tak sah maya. Tak kira pondok tak pondok. Tomak nino ni tenang. Tenang, jangan belorak, jangan gopu. Tu tomak nino, sekadar subhanallah. Ni tu gong 7 minit semaya 20 rakaat dah. Tehok tak mana halo. Baca japi. Maya gapo aku tu. Baca doa orang. Apa lepas mayat dah tak ada masalah. Lepas mayat dah tak baca doa pun tak apa. Amin jodoh. Baca sendiri lah. Baca sendiri lagi afdal. Dia sebenarnya dia doa ni sebenarnya afdal sendiri. Wirid tu pun afdal sendiri. Dia kita lorak ke baca boleh jalan, boleh doa. Dia lepas maya kita apa wirid tu kayak kita lorak. Kita lorak bangun pergi baca lah ayat kursi ke apa semua boleh naik kereta apa. Pas doa tu tak semesti akak tangan. Jadi doa tu semesti akak tangan. Wirid ni afdal sendiri-sendiri. Benda sunat ni afdal sendiri ya. Cuma ulama tempat kita ni nak turun-turun ni lepas maya wirid. Lepas maya wirid ramai-ramai. Sebab nak ajar orang-orang baru mari masjid, budak-budak tu jadi mudah ingat. Nak wiri lekah. Pas kita hendak boleh baca dah kak. Jangan duduk terikat dengan email sangat. Dah lorak ni kak. Bangun pergilah. Doa tidak semestinya akak tangan boleh jalan boleh doa. Walaupun nampak bersungguh gini dah. Tapi dah kita dah dalam keadaan lorak. Baca saya daripada tak baca langsung baik baca. Wirid tu baca, boleh jalan, boleh naik kereta. Jadi dia jangan formal gitu sangat. Hak tu kalau kita pergi Mekah sendiri, muka-muka sunat ni afdal sendiri. Sendiri-sendiri.
Jangan buat sendiri itu tak baca pula. Jadi pak kita oleh kan terlalu terikat dengan jemaah ni, duk bergantung dengan jemaah. Apabila untuk sendirian dah, tak kena lah ke tu. Tahu di Mekah baca ke tak wirid buat kita. Dah Mekah assalamualaikum. Tapi di Mekah muka talak nak ibadat. Baca dah. Mekah assalamualaikum tak? Sendiri. Tunggu selalu. Dia kena disiplin diri sendiri. Amalan sunat afdal sendiri. Jangan dia terikut sangat jemaah. Macam kita ada hajat sesuatu, buat kita sendiri dulu. Takbir Allahu Akbar. Doa untuk sendiri dulu. Lepas tu baru orang minta dengan orang. Ni orang dulu, orang mama dulu. Hak kita jadi kita ada satu hajat kan. Kita semaya dulu. Maya dulu kita sendiri. Tak semaya kita sendiri dulu, lepas tu doa lah. Sungguh-sungguh. Lepas tu kalau nak suruh orang, suruhlah orang. Lepas tu pula kita buat sendiri dulu. Kemudian kamu bangkit untuk duduk istirahat pada setiap rakaat yang tiada tasyahud mengiringinya. Kemudian kamu bangun dan meletakkan kedua tanganmu di atas lantai tanah dan jangan mendahulukan sebelah kaki ketika bangun. Dan memulakan takbir bangkit itu Allahu Akbar ketika hampir dari tempat duduk istirahat. Lalu kamu panjangkan takbir itu sehingga sampai lebih kurang separuh bangkitmu kepada qiyam. Hendaklah duduk istirahat ini duduk yang ringan dan pantas, tak boleh duduk lama, pantas. Dan masa bangun tu kita sebut Allahu Akbar. Masa bangun tu kena tak tangan. Masa nak bangun naik tu kita duduk istirahat, bangun tu itu ke tangan. Di latar tu. Tolak dengan tangan naik. Jek dengan tangan naik. Jangan dahulu gapo? Dia sebut sini jangan dahulu sebelah kaki. Jangan. Jangan tolak dengan kaki sebelah kaki ketika bangun. Kita tolak dengan tangan naik. Sunat ni. Tapi tak apa, dia tak boleh pahala sunat lah. Kita tolak dengan tangan naik. Jangan cendah dengan kaki, kalau kaki sebelah naik gitu. Tak boleh pahala sunat lah. Kaki lutut tak apa. Pahala sunat ni. Dan memulakan takbir itu bangkit Allahu Akbar. Nak bangkit Allahu Akbar ketika kamu hampir dari tempat duduk istirahat. Lalu kamu panjangkan takbir itu sehingga sampai lebih kurang separuh. Kita kena panjang takbir duduk istirahat Allahu Akbar duduk tu kan. Kita kata Allah tu duduk sampai kita bangun separuh. Allahu Akbar. Hendaklah duduk istirahat ini duduk ringan dan pantas, ringan, jangan duduk lama. Kalau sakit lutut tak duduk lama pun tak boleh nak bangun dah. Juga isyarat-isyarat. Jadi setakat itu saja yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Kita sambung semula minggu-minggu akan datang. Tak usah hajar lah. Kalau dia hajar, tak usah pakai madam hot tu. Saya kena nyakit tu. Cuba berhati saya. Jangan dia ajak. Saya kena nyakit tu. Jangan ajak. Stop. Dia berapa kali tak? Dia biasa-biasa. Dia boleh fikir lah. Masa kita basuh. Tak usah ikut area. Saya dia kena nyakit tu sudah. Tak usah ajak. Tak usah. Pakai Allahu Akbar sekali. Bagian zon ni saya dia kena nyakit. Bukan saya mai. Jangan ajar. Sekali ya. Yakin kepada Allah. Benda ni benda zon ni ya. Zon ibadat ni zon ni ya 60 hingga 70. Bukan 100%. Allahu Akbar. Sudah. Tak sudah ayat tu. Sudah ayat tu. Apa kata saya?
Kalau dia ajar dia mari kok tambah. Dia jakit ke benda-benda lain pula. Jakit. Dia jakit ke benda-benda lain pula. Tak sah-sah ajar. Benda ibadat ni zonniyah 70 hingga 60 hingga 70. 60 hingga 70 bukan 100%. Akidah 100%. Tuhan ni ada tak ada? Ada 1%. Benda ibadat ni 60 hingga 70. Pada sekali gitu. Wallahu a'lam. Beres. Okey. Kita tarik balik semula. Cukup. Sangat. Ada ini panjang. Ha? Ini panjang ni kau Tak boleh. Ya dua harakat ya. Allahu akbar. Dia niat ni mudah ya. Tak ada payah. Li tasai pun kita lapan nasi. Kalau kita lapan nasi, litah lapan nasi. Gitu ya. Okey. Tak bila kalau sahaja aku sembahyang. Tu tak niat tu bila niat. Sahaja aku sembahyang. Kita sembahyang masjid tu ada tu imam depan, amai ikut imam. Pas masuk waktu gapo tu? Ya lodoh. Jadi siapa sahaja yang baik itu daripada Allah, kelemahan itu daripada diri saya sendiri, saya mohon banyak mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua insya-Allah. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa ibadatana tammah waghfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna yawmal qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.